Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua hadirin, terutama sekali rakan-rakan pensyarah ke sesi Jerayawara Lentera at UMT untuk versi 4.1. Okey, bagi memberkati majlis dan bagi membuka majlis Jerayawara kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membacakan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua rakan-rakan pensyarah yang sudi hadir untuk sesi Jerayawara pada pagi ini. Saya faham dalam kesibukan semua untuk mengejar KPI R, T dan S, ya. Terutama sekali sekarang yang mana majoriti daripada rakan-rakan pensyarah sedang bertungkus lumus nak mengejar deadline kemasukan markah 3 Ogos ini. Dan juga tambahan kepada KPI-KPI yang lain. But at the same time kita ada lagi satu KPI yang besar yang perlu kita penuhi adalah KPI pengajaran lah, iaitu teaching. Okey, menyebut tentang KPI pengajaran, kita tak dapat lari daripada mengemaskini ataupun updating ourselves dengan isu-isu dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Dan untuk itu, untuk pagi ini, kami daripada Pembelajaran Digital, e-learning, Pusat Pembangunan dan Pengurusan Akademik PPPA, ingin menyampaikan sedikit lebih kepada taklimat ringkas, ya, ataupun ialah nama lainnya Jerayawara berkenaan dengan sistem e-pembelajaran kita. Okey, saya faham mungkin adalah daripada rakan-rakan yang hadir pagi ini mungkin telah hadiri sesi yang lebih kurang sama Jerayawara Lentera juga, tetapi berfokus kepada platform Wadi. Okey, untuk makluman semua, sistem Lentera kita ataupun LMS, Learning Management System yang berbackgroundkan Moodle, sedang dan sebenarnya telahlah mengalami upgrading. Proses ni sama saja seperti kita upgrade our phones, ya, upgrade PC, laptops yang berkaitan dengan penggunaan software and systems, yang mana Moodle, ya, kita punya backbones of our learning management system mengalami upgrading, dan daripada upgrading ini sebenarnya telah melibatkan beberapa perubahan, especially kepada paparan dan juga kedudukan beberapa fungsi yang mungkin selama ini rakan-rakan dah sangat familiar kedudukannya di dalam LMS kita, mungkin akan ada sedikit perubahan dan mungkin hidden dan sebagainya. Dan untuk makluman semua, LMS yang terkini ni iaitu versi 4.1 sebenarnya dah diguna pakai oleh pensyarah-pensyarah yang mengajar diploma yang menggunakan platform Wadi, dan semasa pensyarah menggunakan platform tersebut yang telah dengan upgrade version yang terkini ini, kami di Pembelajaran Digital sebenarnya juga menerima beberapa maklum balas dan aduan lah berkenaan dengan mungkin ada beberapa fungsi yang tidak dapat digunakan dengan baik. Ini saya kira adalah isu yang normal lah, sebab kita buat upgrading ni secara manual dan mungkin ada beberapa bahagian yang kita akan perlu troubleshoot along the line. Jadinya untuk pensyarah yang akan menggunakan platform Oceania dan Oasis dalam masa terdekat ni, especially untuk pensyarah sarjana muda yang akan mengguna pakai Oceania untuk semester pendek, kalau sekiranya lah ada apa-apa paparan ataupun fungsi yang tak dapat digunakan dengan baik dengan paparan yang terkini ini, kami mengalu-alukan maklum balas kepada pihak kami melalui e-learning assistance itulah yang kita boleh chat di platform LMS kita seperti biasa. Saya kira itu saja sebagai pembukaan, dan kemungkinan
kalau mana-mana pensyarah yang tak mengajar semester pendek, mungkin kita dapat nak tengok lagi lah kot untuk Lentera version yang terkini ini. However, proses ini akan diterus guna pakai untuk semester 1 2023 2024 dan seterusnya ya. Jadinya kita boleh sama-sama cuba kemudian dan kita akan save juga untuk sesi pagi ini supaya pensyarah yang tidak hadir ataupun pensyarah yang belum boleh menggunakan platform ni lagi untuk semester pendek akan boleh lihat semula pada masa yang perlu diguna pakai kemudian. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya ingin menjemput penceramah kita, sebenarnya yang tak asing lagi lah, Encik Muhammad Hafriz Nurul Azhan. Beliau adalah pegawai teknologi maklumat kanan di Badan Digital yang bertanggungjawab untuk mengendalikan akses upgrading version of the Lentera version 4.1 ni lah. Jadinya secara teknikalnya beliau yang dan tim yang menjalankan proses upgrading ini. Dan sekiranya ada soalan, katalah masa Encik Hafriz menerangkan nanti ada kekeliruan, dialu-alukan untuk terus bertanya ataupun boleh tulis di chat box dan kita akan cuba address lah tanpa perlu menunggu di akhir pembentangan Encik Hafriz. Saya kira Cik Hafriz pun dah bersedia, jadi saya alu-alukan Cik Hafriz untuk meneruskan sesi Jerayawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. D. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Baik, jadi hari ini saya akan tunjukkan, saya akan tunjukkan dan bagi sedikit penerangan berkaitan dengan kita punya platform e-learning kita yang kita target untuk kita launch pada semester semester pendek ni lah. Jadi seperti yang Dr. D bagi tahu tadi, untuk permulaan diploma dah mula menggunakan dan setakat ini kita tidak menerima sebarang masalah lah, maksudnya big problem dari segi paparan ataupun dari segi penggunaan lah. Walaupun sebab sebenarnya dari segi fungsi tu lebih kurang sama, cuma kedudukan fungsi tu di dalam platform tu mungkin ada perubahan dari segi kedudukan dia. Dan untuk platform e-learning kita yang version baru ni, ia lebih fokus kepada view usability view lah. Maksudnya kalau bila student tu masuk pada courses, dia lebih pada fokus pada courses tersebut saja. Jadi nanti saya akan tunjukkanlah sedikit sebanyak apa fungsi-fungsi yang ada sedikit perubahan dari segi paparan dan juga fungsi terbaru yang kita kita cadangkanlah untuk digunakan kepada pensyarah. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, yang pertama ada perubahan adalah dari segi platform interface tu, dan ia lebih fokus kepada view untuk pelajar dan juga device punya compatibility. Maksudnya kalau student akses menggunakan tablet dan juga phone, view tu adalah view yang sesuai untuk tablet ataupun phone tersebut lah. Jadi sebab kita lihat kebanyakan pelajar device second device ni ataupun main device ni adalah menggunakan tablet, dan kita ada jumpa jugalah pelajar yang memang
tiada komputer, dia memang menggunakan tablet ataupun iPad sepenuhnya lah untuk membuat kerja-kerja, aktiviti, assignment dan juga sebagainya. Jadi kita lihat keperluan untuk kita memastikan compatibility kepada peralatan-peralatan secondary ini juga adalah penting lah. Dan yang kedua, editing cost. Okay, editing cost. Kalau sebelum ni, editing cost tu kita nama dia editing on. Okay, button editing on. Dan untuk platform ni, dia tak nama editing on lah. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, dan ada activity chooser. Activity chooser pun kita dah lebih simplified. Memang lebih kurang saja dengan yang currently. Okay, lepas tu ada quiz online punya new features. Kita ada offer proctoring, modul proctoring dan juga safe exam browser, dan kita nak galakkan pensyarah untuk menggunakan aplikasi safe exam browser lah dalam melakukan peperiksaan ataupun ujian. Okay, kalau sebelum ni safe exam browser dia memang ada sedikit masalah lah untuk kita laksanakan sebab dia memerlukan konfigurasi yang banyak, dan tapi untuk platform baru ni safe exam browser ni dah lebih compact dan mudah untuk pensyarah gunakan. Dan kita tambah satu lagi untuk online quiz features ni, proctoring system yang kita memang dah embed di dalam sistem, dan student dan juga pensyarah boleh terus gunakan lah. Okay. Dan yang kelima adalah question bank. Kalau question bank di dalam platform ni lebih kepada collaboration antara pensyarah. Bermaksudnya setiap pensyarah tu apabila dimasukkan soalan akan ada ni lah versioning, kita panggil versioning. So maksudnya ada version 1 dan version 2. So kebiasaannya kalau question ni kita ada beberapa update version. So dalam tu dia akan ni lah detect lah version apa quiz yang question yang dia masukkan. Blended learning report, pada semester sebelum ni pun kita sudah mulakan, iaitu ada monthly reminder untuk blended learning report, dan untuk dan kita nampak dia dah stable. So kita bawa kepada sistem yang baru ni, dan kita akan terus gunakanlah. Dan juga blended learning report pun dia ada dua version, iaitu untuk pembelajaran tak ada gantian dan pembelajaran tak ada sokongan, dan telah dikemas kini. Syllabus upload modul ada sedikit perubahan, dan nanti saya akan tunjukkan, dan juga ada grading module interface lah yang lebih mudah untuk digunakan. Okay. Jadi untuk platform interface dashboard ni, kalau kita lihat ni, kalau bila pensyarahan masuk, okay, dia akan dah tak ada dah. Kalau sebelum ni kita panggil ada 3 kolom, okay, ada satu first column, ada 2 kolom, ada 3 kolom. Tapi untuk new platform ni dia dah tiada kolom tersebut, dan sidebar juga kita dah hide kan. Maksudnya apabila ada keperluan untuk lihat dalam sidebar, baru boleh push kat sini lah. Dan yang tadi saya cakap turn editing on tu dah tiada lagi turn editing on button, tapi kita namakan dia edit mode. So maksudnya bila pensyarah masuk nak edit je, pergi sebelah bahagian kanan atas, tu adalah edit mode lah. Tekan edit mode ni dan nanti dia akan turn on lah. Okay. Dan ni adalah paparan dashboard lah untuk pensyarah. Okay. So ni bila login, okay, mana-mana pensyarah yang mengajar pada semester akan datang boleh akses lah kepada Oceania semester pendek 2023. Dalam email pun ada diemailkan berkaitan dengan platform semester pendek ni. Dan kalau kita lihat, ni adalah paparan untuk Oceania lah. Okay. So sebelah atas ni kanan adalah editing mode, sebelah kanan ni adalah dia punya blocks ataupun sidebar, dan ni adalah kursus-kursus lah. Okay. So sebagai contoh, saya klik pada kursus saya.
Okey, ni paparan ni adalah untuk paparan pensyarah. Jadi bila masuk dalam kursus punya view, okey, ada sidebar, okey, sidebar. Dan dia ada apa nama ni, list of topics pada sebelah kiri. Jadi bila masuk di sini, okey, um, pensyarah boleh buat editing macam biasalah, okey. Okey, boleh nak buat editing, kita boleh klik pada edit mode dan seterusnya buat editing seperti biasalah, okey. Kalau contoh kalau kat sini apa nama ni, saya nak masukkan sesuatu pada introduction, saya boleh klik pada introduction dan saya boleh terus add lah seperti biasa, add activity resource. Okey. Um, Okey. Dan kalau tengok kat sini, okey, kalau sebelum ni kalau kita nak buat apa nama ni, um, adjustment pada senarai of activity ni, so pensyarah boleh drag and drop lah macam biasa. Okey. Dan juga kalau yang baru ni kita boleh juga alih melalui paparan pada sebelah kiri ni. Okey. Dan mana kalau dulu pensyarah gunakan banyak sebelah kiri ni kan, dipanggil cost setting. Kat mana dah cost setting ni pergi? Cost setting sekarang ni pada apa nama ni, menu di atas ni. Okey, menu di atas ni, so ada setting, ada participant, dan ada apa nama ni, grades, ada reports. So ini adalah apa nama ni, menu yang biasa pensyarah access lah. So biasanya pensyarah akan biasa awal semester pensyarah akan buat restore khusus kan. So kat mana location nak buat restore khusus tu? Okay, so dekat pada bahagian more ni ada cost reuse. So dia berada pada bahagian ni lah. Okay, cost reuse. Okay, then boleh gunakan fungsi untuk restore lah. Okay, restore courses. Okay. Alright. Dan pada paparan ni juga, okay, kalau sebagai kalau pensyarah mengaktifkan, kita panggil satu fungsi di dalam platform ni, iaitu sebenarnya fungsi ni dah ada sebelum ni dan kita completion tracking. Okay, kalau pensyarah aktifkan completion tracking ni, okay, pada kursus ni pensyarah boleh lihat ataupun pelajar dia boleh tengoklah dia punya aktiviti dia berapa persen complete. Okay, sebagai contoh saya tunjukkan pelajar punya view. Okay, kalau tengok sini, okay, pada courses ni, okay, ini adalah pelajar punya view. Okay, saya ada ambil basic usage e-learning platform dan saya boleh lihat berapa persen saya complete untuk kursus ni. Dan bila saya klik, saya sebagai pelajar saya klik dan saya boleh lihat mana satu bahagian yang masih belum disiapkan lah pada bahagian ni. Okay, so ni adalah saya sebagai view sebagai pelajar lah. Okay, kalau saya dah selesai melaksanakan contoh introduce yourself here ni, pada button ni dia akan timbul color warna hijau lah. Okay, so sekarang ni dikata kalau kita list di sini maksudnya to do ni maksudnya aktiviti ni dalam senarai untuk dilaksanakan lah. Okay. Alright. Ni adalah paparan pelajar. So paparan pelajar seperti biasalah, apa yang dia boleh lihat ini sajalah. Dan kita ada satu fungsi kita panggil download center. So download center ni pelajar boleh terus download the whole bahagian ataupun apa nama ni, konten ni sekaligus lah. Ataupun kalau pensyarah tidak mahu membenarkan student untuk download sekaligus, pensyarah boleh juga setkan pada kursus masing-masing lah. Okay. Ini adalah paparan pelajar untuk grade. Okay. Setakat ni ada soalan?
Belum ada soalan lagi rasanya. Okey. Jadi, sekejap saya tukar paparan. Okey, untuk seterusnya iaitu fungsi terbaru adalah text editor. Okey, kalau sebelum ni kita menggunakan text editor jenis lain lah. Okey, so untuk platform terbaru ni kita gunakan text editor jenis Tiny, Tiny MCE. Jadi kalau kita lihat kat sini contoh text editor dia, kalau saya klik kat sini, okey, saya add something. Okay, so button-button ni lebih friendly use lah. Maksudnya kalau Syarah nak masukkan video, okay, boleh terus masukkan video kat sini. Nak record video pun boleh start record melalui apa nama ni, Tiny MCE ni. Okay, dan juga nak masukkan H5P ataupun semualah. Okay, so di dalam ni dia lebih kepada bentuk kalau yang dah biasa guna Microsoft Word tu ni lebih friendly lah untuk mana yang biasa menggunakan Microsoft Word. Okay, namun begitu, kalau ada keperluan untuk pensyarah untuk menggunakan um, text editor yang sebelum ini, boleh maklumkan kepada kami lah. So kami boleh tukarkan text editor khas untuk pensyarah tersebut kepada apa nama ni, kepada text editing yang sebelum inilah. Okay. Okay, so activity chooser macam saya tunjukkan tadi. So activity chooser-nya dia dah dalam bentuk the whole. Okay, so dia akan listkan semua aktiviti di dalam apa? Di dalam yang ada di dalam platform e-learning, dan pensyarah boleh search lah kalau sebelum ni contoh, saya bagi contoh, kalau sebelum ni dalam platform sebelum ni dipanggil label. Okay, so dalam platform yang latest ni dia tak panggil label dah, dipanggil text and media area. Okay, text and media area. Okay, ni saya tunjuk contoh. Saya nak add activity or resource. Okay, text and media area. Okay, so kalau katakanlah memang dah biasa kita gunakan text and media area, so kita just highlight dan nanti apa nama ni, bila kita nak add dia akan ada lah dekat star punya list yang mana yang biasa kita gunakan. So kalau macam contoh kat sini saya biasa gunakan apa nama ni, file. Okay, saya biasa gunakan H5P. So saya boleh saya ni lah, saya boleh starkan dan nanti bila kita masuk dan dia akan terus keluar dekat sini lah. Okay, so lebih mudah untuk pensyarah untuk kalau nak cari mana satu nak gunakan. Okay, so kita boleh terus je pergi dekat star yang kita yang biasa guna ni dan dia akan keluarkan. Okay, jadi setiap aktiviti ni juga kita ada information. So information ni dia mencadangkan untuk aktiviti ni adalah untuk kegunaan apa dan macam mana cara untuk kita gunakan. Dan kalau perlu ada maklumat yang lebih lanjut bagaimana cara nak gunakan, so boleh terus contact pada team e-learning lah. Okay, alright. Okay, so saya teruslah tunjuk bahagian syllabus. Kalau sebelum ni kita ada syllabus punya file yang kita drag and drop tu. So ni yang latest kita ada syllabus modul khas untuk new syllabus lah. Add syllabus file dan description, dan terus dia akan appear dekat situ lah. Okay. Alright, so tadi kita nampak kat sini, okay, hanya nampak yang mana yang penting sajalah. Okay, so ada yang nak tahu mana location apa nama ni,
Mock Blended Status punya report tu. So open block drawer. So boleh tengok dekat sini lah. Okay. Dia ada dekat sini Mock Blended Status. Di dalam apa nama ni, kita punya drawer ni. Okay. Okay, so salah satu apa nama ni, kita kira measure jugalah yang dalam platform ni adalah online quiz features yang baru. Okay, satu, kita memperkenalkan Safe Exam Browser. Yang kedua adalah proctoring system yang menggunakan face recognition. Dan yang ketiga, dalam proctoring system tu dia ada student browser activity log, yang mana apa aktiviti yang pelajar tu buat sewaktu dia sedang mengambil ujian ataupun kuis. Dan yang keempat adalah object recognition log lah. Maksudnya kalau pelajar tu ada menggunakan buku, ada menggunakan phone dan ada bercakap, dia akan record dan dia akan maklumkan dalam sistem platform e-learning. Jadi sebagai contoh, kalau kat sini saya akan tunjukkan sekejap lagi macam mana kita nak configure simple configuration untuk Safe Exam Browser, dan macam mana kita nak configure untuk face proctoring untuk face recognition. Okay. Okay, sebagai contoh, saya add satu quiz. Okay, so Safe Exam Browser ni, okay, kita pilih yes and configure manually. Dan dan yang lain tu just set is as default saja. Okay. Okay. So untuk Safe Exam Browser ni, Safe Exam Browser ni sebenarnya dia hanya control untuk apa nama ni, untuk pelajar, dia control untuk komputer pelajar tu hanya membenarkan kuis sahaja dibuka. Okay. Jadi program-program lain dia akan force untuk close lah, sehinggalah pelajar tersebut kalau pelajar tersebut masih lagi buka, dia tidak akan benarkan untuk apa nama ni, peperiksaan tu dijalankan. Okay. Jadi kalau untuk kat sini, ni adalah yang saya setting tadi adalah bahagian pensyarah. Okay. So kalau untuk pelajar dia akan nampak macam ni. Okay, quiz with Safe Exam Browser. So step dia, pelajar perlu download Safe Exam Browser ni dulu. Lepas tu dia launch Safe Exam Browser, dan dia download configuration, dan apabila download configuration, barulah dia benarkan untuk apa nama ni, sit for exam. Yang ni pelajar perlu buat sekali sahaja kan, Encik Hafriz? Betul, dia buat sekali saja. So ni saya tak boleh nak tunjukkan bila Safe Exam Browser dibuka, sebab bila nak open, dia detect
dia ada double ni, double apa nama ni? Dia tulis kat sini active display. So saya ada gunakan dua display. Dan bila dua display dia automatic dia apa nama ni? Dia akan force untuk Safe Exam browser ni close. Okay. Kalau apa nama ni Safe Exam browser ni berjaya di open, dia baru akan keluar button untuk start for exam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Afrin nak tanya, penggunaan Safe Exam Browser ni untuk download ni hanya digunakan, minta maaf saya Dr. Salin dari FAP ya. Okey. Penggunaan apa ni? Safe Exam Browser ni yang ni perlu di-download untuk student yang menggunakan laptop Betul. Bagaimana dengan apa tu handphone ataupun tablet? Okey, handphone atau tablet memang tak ada, memang ia tidak tiada lagi application untuk apa nama ni handphone atau tablet, dan juga kita pun sebenarnya dah buat multiple research berkaitan dengan proctoring system ni, dan mostly memang tak tiada application yang untuk exam monitoring ni yang compatible untuk mobile ataupun tablet. Sebab untuk tablet dan juga mobile ni dia tend to error. So bila apa nama ni dan juga bila macam contoh masa dibuat tu call ada masuk ke apa, jadi dia anggap memang tak boleh lah. Kita pun yang proctoring system kita yang kita self develop tu pun tak compatible untuk mobile dan juga phone. Okay. Dr. Ong. Dr. Ong ada soalan. Ya. Tab yang pelajar dapat pun tak boleh gunakan sebab rata-rata pelajar yang dapat memang guna tab tu. Betul Dr. Ong. Memang untuk mobile kalau ujian online menggunakan ujian online untuk quiz sahaja boleh jawab, dia boleh guna, tetapi kalau dia nak kalau pensyarah nak apa nama ni gunakan Safe Exam Browser ataupun nak gunakan proctoring system, memang tak compatible untuk menggunakan tablet ataupun phone. Dan kita pun sebenarnya kita dalam masa yang sama kita cuba juga carilah cara solution untuk penggunaan mobile ni, yang mana kita tahulah macam Dr. Ong cakap, memang ada pelajar yang dapat tab yang memang dapat tab sahaja, dan dia memang ada tab sahaja untuk buat ujian. So ujian online. So kita masih lagi mencari solution lah untuk perkara tersebut. Ya, mungkin saya boleh tambah sedikit lah. Okey, jawab soalan dulu. Jadi untuk guna proctoring system ni, Safe Exam Browser, kita kena buat instruction yang jelas lah pada pelajar kan. Hanya untuk hanya guna laptop dan PC. Betul. Perlu inform secara jelas lah, dia perlu menggunakan laptop ataupun komputer yang compatible lah dengan apa nama ni application yang kita nak gunakan tu. So kalau contoh untuk Safe Exam Browser ni memang setakat ni untuk kita dah cuba untuk Mac, untuk apa nama ni untuk Windows biasa, dan iOS dia compatible juga untuk iOS, tapi untuk Android masih lagi belum. Satu soalan lagi dari saya. Untuk sistem proctoring kan, adakah student dikendaki untuk buka kamera masa jawab test ataupun peksa lah? Okay, so nanti saya tunjukkan yang sistem proctoring. So memang proctor sistem tu pelajar perlu on kamera, dan juga untuk perlu on
perlu ada mikrofon lah. So untuk yelah kita nak buat proctoring kan, kalau dia tak ada kamera, dia tak ada pula kita panggil nak proctor, nak tengok dia macam mana. Jadi dia perlu ada kamera dan juga mikrofon. Dan uh, apa nama ni, kecuali pensyarah hanya nak tengok apa sahaja ataupun skrin, paparan skrin pelajar sahaja. Tu pun kita memang kita buat kita buat pilihan lah pada setting tu. Nanti saya tunjukkan setting untuk apa nama ni, proctoring tu pula. Okey. Cik Afri, untuk yang sistem proctoring yang kita boleh tengok skrin tadi tu, dia untuk dua-dua sekali ke? Laptop dan juga tablet boleh nampak? Tablet belum lagi. Sebab yang tu kita in-house development saja. So tablet belum lagi, hanya komputer dan laptop sahaja setakat ini. Okey, mungkin saya boleh tambah sedikit lah berkenaan dengan Safe Exam Browser dan juga proctoring. Sebenarnya kita ada dua kaedah atau mekanisme lah yang kita tambah baik dekat dalam LMS untuk memastikan penilaian atas talian kita ni adalah sedikit restriction lah. Kalau ikutkan sebelum ni, pelajar bebas untuk mengambil ujian quiz tanpa ada monitoring daripada pensyarah. Kita pakai sistem trust sajalah. So basically untuk Safe Exam Browser yang Cik Hafiz terangkan sebentar tadi, memang betul macam Cik Wong Chee Ho bagi tulis dalam chat tu, lebih efektif bila buat exam berpusat. Kalau offsite, student akan standby ready dengan second device untuk standby. Betul. Safe Exam Browser ni dia cuma lockkan browser yang pelajar guna untuk menjawab kuis contohnya, yang mana dia tak boleh buka another tab. Contoh dia tak boleh buka ChatGPT, dia tak boleh Google on the device, on the same device lah. But of course pelajar boleh guna phone dia dan sebagainya, third, fourth devices semua dia boleh ready. But we are moving towards that lah, daripada kita tak ada langsung apa-apa mekanisme untuk menetapkan kualiti, menjaga kualiti penilaian ni. So kita letakkan fungsi Safe Exam Browser yang kita lockkan buka tab, additional tab lah. Dan Safe Exam Browser ni sebenarnya memang dah ada dah ya di LMS, cuma baru-baru ni dia di-upgrade untuk lebih kemas. Dan oleh kerana penggunaan Safe Exam Browser ni tidak meluas lagi di kalangan pensyarah, kami cadangkan sebelum pensyarah guna Safe Exam Browser ataupun satu lagi yang proctoring nanti yang Cik Hafiz akan tunjuk, saya mohon atau kami mohon pensyarah buat dulu mock quiz, mock test dulu dengan pelajar untuk pastikan mereka boleh gunakan dengan keberadaan fungsi Safe Exam Browser itulah on another layer. Takut-takut bila kita dah set untuk quiz, kita dah buat soalan, and then kita terus letak Safe Exam Browser tu, ada pelajar yang sangkut, dah tak compatible dan sebagainya. So I think that's pensyarah punya responsibility lah untuk memastikan boleh guna dulu, pelajar semua boleh guna, baru kita gunakan untuk run the actual ujian. So that's to be fair to everyone lah. Kenapa suara jadi macam tu? Suara jadi macam tu macam mana ya? Suara saya tak jelas ya? Okey. Okey je doktor. Saya Okey. okey je. Okay, jadinya macam yang soalan seterusnya, akan ada masalah download Safe Exam Browser pada laptop, terutama compatibility issue. So begitulah cadangan kami bagi mengatasi masalah compatibility dan sebagainya. Kita cuba dulu dengan pelajar, gunakan sama-sama dalam kelas, mungkin mock test satu soalan dan tengok bagaimana pelajar boleh tak run Safe Exam Browser. Tiba-tiba last minute ramai pelajar tak boleh masuk. Boleh ke kita tukar ke mode biasa? Soalan Hafiz. Dr. Ong, boleh dengan syarat pelajar tiada lagi pelajar jawab exam tu. Maksudnya dia tak boleh separuh yang buat exam guna exam browser, separuh guna apa nama ni, mode biasa. Dia tak boleh separuh-separuh macam tu. Kalau contoh katakanlah ada 10 orang yang tengah nak buat exam, okey, nak buat ujian online. So seorang je yang tak boleh masuk Safe Exam Browser. So kita tak boleh nak
nak setkan yang seorang tu untuk jawab kuis tersebut dalam mod biasa. Tak boleh. Okey. So Dr. Ong test dulu ya, buat mock test dulu, mock quiz Dia dulu dengan dia macam ni. pelajar. Kalau memang kita kira sewaktu proses kita nak memudayakan penggunaan Safe Exam Browser ni akan adalah compatibility issues. Jadi tim kami akan bersedialah untuk mana-mana pelajar yang waktu dia nak test dan tiba-tiba komputer dia ada masalah, Safe Exam Browser tak compatible ataupun dia tak boleh nak install ataupun tak pandai nak install, boleh contact lah kita punya live chat tu. Dan apa nama ni, apabila dah dibudayakan pelajar kita dengan menggunakan Safe Exam Browser ni, maksudnya semua komputer pelajar ni memang dah siap-siap dah install Safe Exam Browser. Jadi benda ni dah akan jadi kebiasaan lah dan tiada lagi lah isu-isu dari segi compatibility dan sebagainya. Macam tu. Alright. So itulah. Alright. Okay. And then next adalah ni saya tunjukkan untuk kita nak setkan quiz kita untuk proctoring exam. Proctoring exam. Okay. Buat masa ni, Safe Exam Browser plus proctoring exam tak boleh lagi. Okay. Sebab saya cuba kami punya development, kita dah cuba buat beberapa test yang mana Safe Exam Browser ada setengah apa nama ni komputer PC yang compatible ataupun boleh gunakan Safe Exam Browser plus dengan proctoring system. Okay, tapi ada yang setengahnya yang tak boleh. Jadi kita masih lagi proses untuk kita panggil nak sekalikanlah dua ni, Safe Exam Browser dengan proctoring system ni. Cuma sekarang ni dia perlu digunakan dalam berasingan lah dengan Safe Exam Browser dan juga apa nama ni, proctoring system. Okay, sebab untuk quiz menggunakan proctoring system, okay, bila saya create quiz, okay, proctoring tu berada pada extra restriction on attempt. Okay, extra restriction on attempt. Okay, kat sini ada enable proctoring. So enable proctoring. Okay, so validate face with my Nemo image ataupun tak. Okay, kalau syarat set student must pass the face validation, maksudnya selagi gambar pelajar tak kamera di apa yang ada di dalam komputer pelajar tu di login dan dia buat validation tak sama dengan gambar yang ada di dalam MyNemo pelajar tersebut, dia tak boleh buat jawab exam lah. So kalau ini contoh saya letak not required. Okay, enable student screen capture, saya letak enable, dan audio record required. So saya buat audio record. So maksudnya pelajar akan direkod gambar tu setiap beberapa second. Okay, dan kamera screen student juga akan kita capture dan audio akan juga record. Maksudnya apabila ada audio detected, okay, audio daripada komputer pelajar tu detect, dia akan record lah, start record untuk selama 1 minit. Okay, then saya save and display. Okay, saya add question dulu. Okay, ini adalah paparan kepada syarah.
Okey, ni saya tunjuk paparan pada pelajar. Okey, student masuk. Dan ni adalah apa yang dia akan nampak lah. Okey, dia akan keluar notification untuk allow camera use. Dan allow untuk gunakan mikrofon. So apabila dua-dua tu allow, dia boleh attempt quiz dan dia akan keluar macam ni lah. Okay. So saya perlu share screen. Dan saya boleh start attempt. Okay. Jadi setiap okay, contoh bila ada audio saja keluar, okay, dia akan keluarlah warning kat sini. Okay, maksudnya dia sedang bercakap ataupun sedang berbincang lah. Kita anggap macam tu lah sebab sepatutnya. Okay, dan apabila mouse cursor ni ada keluar daripada apa nama ni, bukan exam area, dia akan juga bagi warning lah. Okay, dan kalau apa nama ni, pelajar ada pegang phone ataupun pelajar pegang apa nama ni, bercakap, dia akan keluar lah, okay, makluman-makluman tersebut. Okay, alright. So kalau okay, so sekarang ni saya finish. Saya close. Assalamualaikum Cik Hafiz. Ya. Apakah requirement kalau laptop boleh tak ni dengan berat tak kalau kita guna sistem ni untuk student dari segi wifi kita, kalau ada student 40 orang sekali buat, adakah kita punya tu mampu? Okay. Kita punya wifi lah, wifi UMT mampu ke tak? Sebab kalau PC dekat lab, saya rasa tak semua PC lab ada kamera kot. Betul. Kamera dekat PC Lab memang tiada, tapi sebenarnya untuk proctoring system ni sebenarnya kita dah guna, kita panggil ke requirement dia adalah paling minimum lah, sebab dia tidak, kalau proctoring lain dia buat streaming, maksudnya macam kita ni kan kita guna Webex ni. So bila kita guna Webex ni, kita buat dia ada synchronous streaming punya data. Tapi untuk kita punya yang proctoring system ni, dia tak ada streaming, dia hanya capture gambar dan dia send kepada sistem kita saja. Maksudnya a small capture apa nama ni, file dia akan hantar kepada sistem e-learning lah. So sepatutnya ia tiada masalah lah, kecuali kalau takut masa dia guna tu memang dalam wifi yang satu sama tu ramai sekaligus ke, mungkin wifi tu yang perlahan mungkin akan ada ni lah, akan ada masalah lah. Tapi setakat yang kita cuba ni masih tiada masalah lah. Dan sebenarnya proctoring system ni kita in-house development. Jadi kita mengalu-alukan lah pensyarah untuk cuba guna dulu dan bagi feedback kepada kita masalah-masalah yang berlaku sewaktu apa nama ni, quiz yang dijalankan. Sebab sebenarnya ialah kita pembangunan secara berterusan. Jadi mungkin ada yang kita sewaktu development tu kita ada terlepas pandang, bugs yang terlepas pandang. Jadi kita perlu kemaskini lah dari masa ke semasa. Alright. So tadi saya tunjukkan student punya view, dan ni saya tunjukkan bila pensyarah. So dia boleh nampak apa nama ni, attempts ada satu, dan dia boleh tengoklah proctoring report ni dalam sini, kat sini. So untuk face recognition, tick ni maksudnya tiada masalah lah. Tapi biasanya untuk face recognition ni dia akan detect kalau lebih daripada 4 atau 5 gambar yang tidak berkesesuaian, ada gelap ke, gambar yang tidak sama dengan apa nama ni,
kita punya MyNemo ke, dia akan keluar merah lah, pangkah lah. So ni tick ni, so gambar tu tak ada masalah. Okay. So suspicious activity detected kat sini dia akan keluar lah mouse out of focus, the talking, dan kita boleh tengok lah dia punya apa nama ni, log dia. Okay, log contoh kat sini. Ni adalah log-log yang tadilah. Gambar, screen, pelajar dan juga audio lah. Kita anggap macam tu lah sebab sepatutnya dan apabila mouse cursor ni ada keluar daripada dan juga ni adalah apa nama ni, fungsi-fungsi yang lain lah, resize, face not found, not looking at the screen. So maksudnya kita dah embed lah semua tracking ni dalam kita punya Proctoring ni. Dan kita ala-alukan lah untuk syarat untuk cuba guna dulu. Okay. Dan kita pun sebenarnya sebab ni adalah kita kira pilot. Okay. Platform ni adalah pilot, dan sebelum kita untuk apa nama ni, menggunakan yang mungkin ada Proctoring system yang berbayar ataupun selanjutnya. So yang ni kira pilot untuk pensyarah guna, dan kita lihatlah ada sebarang masalah ataupun tak berkaitan dengan Proctoring system ni dari segi data, dari segi storage, sebab semuanya kita kena lihatlah untuk penyimpanan, sebab data-data ni, gambar-gambar, video, audio ni semuanya akan memakan storage yang agak besar. Jadi kita akan lihatlah dari semasa ke semasa. Okey, mungkin saya boleh cuba jawab soalan daripada Dr. Hazmin. Untuk Safe Exam Browser, saya wajib guna laptop, PC, kena guna, if guna PC wajib guna kamera juga. So macam ni, Dr. Hazmin, kita sekarang ni untuk lentera yang terkini ni, kita ada dua mekanisme untuk meningkatkan pengawasan peperiksaan atau kuis. Yang satu kita panggil Safe Exam Browser. Safe Exam Browser ni dia lebih kepada dia lock saja web browser tu supaya dia tak boleh buka another web browser. Contoh tak boleh buka ChatGPT ke, boleh Google ke, macam tu. So untuk Safe Exam Browser, basically tiada melibatkan penggunaan kamera. Itu satu. Tu kiranya satu fungsi yang berasingan lah. Satu lagi fungsi yang Cik Hafiz sedang tunjukkan ni adalah kita panggil proctoring. Proctoring ini yang perlu menggunakan kamera. Sebab proctoring ni basically kita buat remote assessment. Kita nak tengok pelajar jauh lah. Bukannya pelajar berada bersekali dengan kita dekat dalam bilik kuliah ataupun dalam makmal komputer tu, tak ada keperluan lah sebab kita dah nampak dia secara fizikal. Katakanlah kita nak buat quiz online macam yang kita selalu buat tu, dan kita benarkan pelajar untuk buat at their own time. So basically inilah features yang kita tambah, iaitu satu, Safe Exam Browser, dua adalah proctoring. Proctoring ni yang pelajar perlu ada kamera yang mana kita akan lihat gesture dia lah. Kat situlah kita nak tengok pelajar akan pelajar bersembang ke, ataupun ada buat bersama-sama dengan rakan-rakan ke, macam itulah. But this is just a very infancy system, I must say, yang mana kita buat secara dalaman. Dan sebenarnya kami e-learning sedang bekerja keras betul lumus untuk memperbaiki proctoring inilah, sebab ada banyak keperluan untuk kita akan buat kelas ujian dan peperiksaan online. We understand that kita patut bergerak ke arah tu lah sekarang ni. Tapi at the same time kita kena pastikan kualiti tu dijaga. Basically kalau kita tak buat apa yang Cik Hafiz terangkan ni, proctoring system dan juga Safe Exam Browser ni, kita sendiri tak menjaga kualiti penilaian lah. Yang itu yang kita tak nak. Kita tak nak kat situ. Dan ada soalan yang berkenaan dengan menjejaskan mode blended. Tiada. Okay. Kita dalam proses pembudayaan, tak ada. Proses pembudayaan ni sebenarnya kita nak galakkan. Kita nak galakkan pelajar, kita nak galakkan pensyarah guna. So dalam proses pembudayaan ni sendiri, kita sama-sama nak memperkukuhkan sistem yang sedia ada. Dan tidak adil lah untuk rasanya pihak e-learning terus nak penalize mana-mana lecturer yang tak gunakan Safe Exam Browser untuk mode blended. Okay, tapi having said that, kita sebenarnya kalau boleh nak semua pensyarah guna at least Safe Exam Browser. Cuba dulu Safe Exam Browser, and at the same time
satu lagi step iaitu kita guna untuk proctoring. Okey kat situ. Cumanya isu sekarang dengan in-house sistem yang kita ada, sepatutnya dia boleh double layer lah, guna safe exam browser, at the same time quiz yang sama guna juga proctoring. Yang itu memang yang the best lah, maksudnya kita set quiz ataupun kita set ujian, contohnya untuk kursus yang boleh jalankan ujian atas talian, contoh kursus MOOC. Kita set quiz, kita set exam browser. At the same time kita set proctoring lagi. Itu memang double security lah. But sekarang ni untuk in-house system kita tak boleh lagi nak cater kedua-duanya at the same time. Begitu. So kita cuba one after another ataupun kita cuba satu-satu. Mungkin pensyarah boleh cuba dulu safe exam browser. Bila dah very familiar with safe exam browser, kita upgrade pula guna proctoring. Macam tu. Okay. Encik Hafiz mungkin boleh Okay, so teruskan. Encik Muhammad Hafiz, saya ada satu soalan lagi. Kalau masa kita guna proctoring, katakanlah soalan tu memerlukan student menggunakan Excel untuk membuat standard curve kononnya lah. So bila dia minimize e-learning untuk buka Excel tu, adakah di record di dalam proctoring punya tu? Dia record. Di record, okey. Di Sebab record kita boleh tengoklah kalau dia tiba-tiba dia tu tetap akan keluar lah. buka Google ke apa ke, kita boleh nampak lah di situ ya. Ya, dia akan dia ada nampak recording. lah. Bukan dia record browser saja tak. Maksudnya dia ada notification Record screen, the whole student screen. buka. Kita yang akan nilai lah student ini student buka benda yang Ya, sepatutnya. betul lah. Dia sebenarnya proctoring ni lebih kepada bukan automated punya proctoring. Contoh apa yang report yang dikeluarkan oleh ni adalah sebagai bantuan kepada pensyarah untuk menilai sama ada pelajar ni ada betul ke pelajar ni meniru. Sebab kadang tu webcam pelajar tu agak gelap, okey. So kemungkinan dia tak nampak face pelajar tu, dia mungkin akan keluar juga kat sini suspicious activity yang bahawasanya pelajar tersebut tiada depan kamera. Tapi sebenarnya mungkin apa yang dibuat adalah kamera tu sendiri yang kurang berkualiti ataupun sebagainya. Jadi report ni adalah lebih kepada bantuan tools kepada pensyarah untuk melihat adakah kemungkinan berlaku ataupun tak peniruan lah ataupun suspicious activity itu berlaku ataupun tak. Jadi kalau katakanlah memang quiz tu bila dia jawab quiz, memang dia perlu minimize dan buka Excel untuk tunjuk jalan kira. So memang perlulah browser tu di-resize. Jadi dan pelajar tu mungkin not look at screen masa dia sedang buat jalan kira ke something like that. Jadi itu adalah atas pada pensyarah lah. Okay. Dan sebenarnya setting ni semua adalah optional. Maksudnya kalau sebenarnya quiz ni kalau di jalan pensyarah add quiz dan seperti biasa dan tak on proctoring dan juga tak on safe exam browser, quiz tersebut boleh berjalan seperti biasa, tak ada masalah. Cuma kita tunjukkan ini adalah fungsi-fungsi yang kita offer kepada pensyarah untuk cuba untuk guna. Jadi kalau pensyarah rasa belum sesuai lagi untuk digunakan dalam kursus mereka, dan tak perlu aktifkan fungsi ni sewaktu quiz tersebut, quiz setting ni lah, kat quiz setting ni. Kat quiz setting ni, extra restriction on attempt, so enable proctoring ni boleh disablekan. So memang automatic dia tak akan ada tak akan ada proctoring lah berlaku. Okey. Ada soalan Dr. Chong. Boleh Hafiz saya sambil jawab soalan? Boleh. Safe exam browser proctoring. Bukan semua pensyarah akan gunakan, cuma pensyarah yang buat PTJ yang akan gunakan. Sebab seperti yang kita tahu, online exam ni memang banyak open to abuse dan cheating. Okey, untuk soalan Dr. Chong ni, Dr. Chong Julian. So basically safe exam browser dengan proctoring ni sebenarnya kita nak budayakan untuk semua.
tak kira pensyarah yang khususnya PTG ataupun tidak. Sebab saya yakin untuk pensyarah yang tidak memilih PTG pun, yang memilih PTS, gunakan LMS juga untuk kuis kan. So kita gunalah Safe Exam Browser ni sebab kuis yang kita buat dekat dalam LMS pun biasanya kita akan ambil markah. So kita kena ada satu mekanisme lah untuk kita untuk jaga kualiti penilaian. Dan tambahan daripada soalan Dr. Chong tu, sebenarnya untuk kursus-kursus yang PTG, MOOC dalaman dan ODL saja yang dibenarkan untuk buat ujian ujian boleh buat online untuk kursus PTG, ODL dan juga MOOC dalaman. Untuk kursus-kursus lain sebenarnya online yang tak bersemuka ni, online yang ni lah yang buat at their own time ni tak boleh buat untuk ujian bersama pelajar. Jadinya untuk kursus yang selain PTJ ni, gunakanlah untuk quiz, for example. Quiz yang kita ambil markah, so gunakanlah Proctoring dan Safe Exam Browser ini. Okay. Saya pernah guna Safe Exam Browser 3 tahun lepas. Bantuan Cik Hairul dan unit e-learning mula-mula memang susah tapi lepas tu okey je. So untuk yang sebelum ni, yang respon daripada Dr. Ahmad Syawki ni, memang betul. Sebelum ni memang Safe Exam Browser ni dalam proses development agak tricky. Tapi sekarang ni dengan upgrading ni dah berjaya lah untuk kita boleh guna dan pelajar guna dengan lebih mudah. Yet untuk penggunaan ini memang kita perlu sama-sama praktis lah. Okey, saya ada satu point yang saya rasa sangat penting untuk saya maklumkan di sini, memandangkan audiens ramai. Untuk penggunaan proctoring ya, kalau pensyarah dah faham sekarang, kita akan gunakan kamera. Pelajar akan on kamera. So I really wish semua pensyarah untuk pastikan maklumkan kepada pelajar tentang kamera dan paparan mereka akan direkod ya. So I assume dia akan jadi ada isu privacy juga. Contohnya lah pelajar mungkin dia tak familiar, kita pun tak brief dia tentang penggunaan proctoring yang melibatkan recording ni, gambar dan sebagainya. So mungkin ada pelajar yang terlupa nak menutup aurat dan sebagainya. So saya rasa itu adalah tanggungjawab pensyarah lah, pensyarah kita semua untuk pastikan pelajar maklum tentang apa tindakan yang kita nak buat ini. Sama-sama guna pakai dengan pelajar so that on the real assessment tu, perkara-perkara yang tak sepatutnya tu, macam contoh pelajar tak menutup aurat dan sebagainya tu tidak menjadi isu lah. So this is a process yang kita semua kena budayakan bersama-sama. Okay? Mungkin saya boleh share sikit lah ya. Sebenarnya kita dah ada beberapa kursus MOOC yang kita gunakan, kita minta bantuan untuk menggunakan proctoring, tapi proctoring system tersebut adalah proctoring yang berbayar, yang very advanced proctoring lah. So during that trial tu memang kita nampaklah isu-isu seperti itulah, isu privacy yang mana kita dah maklumkan pada pelajar, pensyarah dah maklum pada pelajar yang their screen is being recorded, their webcam is being seen, tapi pelajar ambil mudah. Jadinya kita harap perkara tu berada dalam perhatian pensyarah. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak guna pula. Itu cuma cabaran je lah. Cabaran yang mana kita kena budayakan proctoring sistem kita. Dan keduanya adalah kita budayakan penggunaan Safe Exam Browser untuk untuk mengelakkan isu macam Dr. Chong cakap, abuse and cheating bila kita buat exam online ni lah. When everybody likes, sekarang ni prefer to do online exam kan, so kita kena ada mekanisme juga. Okay, Cik Hafiz mungkin boleh teruskan lagi? Okay, right, Dr. Syawki, betul. Saya ingat lagi yang masa mula-mula yang Dr. Syawki nak gunakan Safe Exam Browser tu, kerana yang dulu memang sangat-sangat susah lah, kena generate configuration dulu dalam komputer pensyarah, dan pensyarah perlu hantar kepada pelajar dan pelajar kena open the configuration untuk start exam. Tapi untuk yang platform baru ni tak ada dah proses macam tu, Dr.
Dr. Syauqi. Terus saja boleh use directly dalam apa platform e-learning, dan boleh tik-tik je dalam kita punya platform e-learning tu untuk penggunaan Safe Exam Browser, dan configuration tu pelajar boleh download terus daripada komputer lah. Okay. Alright. Seterusnya adalah question bank. Okay. So question bank, features untuk question bank, dia ada satu dipanggil inline editing. Okay. Lepas tu ada new column yang dipaparkan. Lepas tu dia boleh collaborate antara pensyarah-pensyarah. Okay. Ada setengah kursus yang ada multiple pensyarah, dan question tu boleh dimasukkan oleh beberapa pensyarah, dan dia boleh lihatlah siapa yang masukkan question dan siapa yang edit question dan last edited bila. Okay, so kalau kat sini contohnya kat sini question bank, right? Okay, so contoh sini kalau saya created by oleh Cik Abdul Hadi, right? So bila question ni dia boleh pensyarah boleh setkan sama ada question tersebut dalam bentuk status dia draft ke ataupun dah ready untuk gunakan ke, dan versioning. So kalau contoh kat sini saya edit question Q1 ni. Okay. Saya save. Dan dia boleh tengoklah. Okay, kat sini tadi version tu jadilah version 2 dan created by siapa. Okay, so kalau kat sini dia ada tunjuk berapa kali dah question ni digunakan. Okay, berapa kali dah question ni digunakan dalam quiz mana. Okay, so kalau quiz tadi, so contoh saya nak gunakan another question. Saya delete dulu tabs ni. Saya boleh pilih mana satu yang question yang saya nak gunakan. So ni saya pilih yang ni. So version 1 maksudnya saya gunakan yang awal tadilah, yang Cik Adi apa nama ni edit tadi. Okay, so kalau saya nak gunakan latest, saya boleh pilih lah. Right. Dan bila saya pilih, saya save. So dekat question bank dia akan keluarkan lah kat sini. Okay, question bank usage dia ada 3. So 3 dia akan tunjukkan kat mana question ni digunakan. Aktiviti mana yang digunakan. Okay, so di last modified oleh siapa. Okay, so dekat ni pun dia ada history. History maksudnya dia akan tunjukkan apa. Okay, contoh version 1 apa yang diedit, version 2 apa yang diedit. Okay, so seterusnya adalah fungsi yang seterusnya ialah blended learning report. Okay, so yang seperti yang saya dah tunjuk tadi, blended learning report ni dia akan tunjukkan pada dalam sidebar yang hidden tu, dan ada monthly reminder lah. Okay, maksudnya setiap bulan dia akan remind, dan tidak semestinya kalau katakanlah pada awal semester tu, first month tu dia hantar email tu, maksudnya e-learning ada maklum yang first month ni dah kena blended learning. Tak ada, sebenarnya tu adalah hanya reminder lah. Okay, reminder, dan tidak semestinya pada first month tu dah perlu blended learning, sebab ni sistem automatik kan, dia tak kenal ni first month ke second month ke. So memang kita akan buat monthly reminder ni akan dihantar setiap bulan lah. Okay, secara automatik. Okay, dan syllabus upload tadi pun kita ada tunjuk. Okay, untuk add new syllabus, dan dia pun ada monthly reminder juga. Okay,
So kalau pada pesyarah yang memerlukan quick guide yang lebih detail, boleh masuklah kepada URL ni untuk akses kepada lecturer quick guide yang kita hostkan aktiviti dan juga manual ni di dalam platform Island, iaitu under Pusat Bakat dan Inovasi lah. Okay. Alright. Okay, so Doktor ada soalan lagi ke? Any question? Tak ada. Dr. Ong dia cadangkan lah propose untuk lengkapkan kamera PC di makmal komputer. Okey, ya, kami mengalu-alukanlah cadangan. Memang betul. Kalau ikutkan, kalau kita nak menggunakan ataupun kita nak kuat kuasa penggunaan monitoring seperti yang Cik Afri sampaikan tadi, so sepatutnya facilities kena at par jugalah. So we are moving towards that, insyaAllah. But the best way now is to start dengan apa yang kita ada lah, supaya kita dah biasa. At the same time, kami di e-learning cuba untuk memperbaiki ataupun menambah baik apa yang bahan-bahan sokongan yang perlu ada bagi menjayakan misi meningkatkan mekanisme pengawasan peperiksaan atas talian. Okey. Lagi ada soalan-soalan yang lain? Okey, kalau ada soalan? Ada satu soalan, Doktor. Ya, sila-sila. Cik Hafiz, boleh tak saya nak minta Cik Hafiz tolong tunjukkan untuk setting PTG dekat mana dalam versi yang baru ni? Okay. Okay, nak setting PTG, add activity resource. Lepas tu course description. Course description. Dia sama juga dengan yang sebelum ni, Doktor. Perlu add activity course description ni dan perlu pilih format ni kepada pembelajar tamadun gantian. Okey, terima kasih. Masukkan maklumat ni, nanti sebelah kiri ni nanti akan bertukar lah. Daripada pembelajaran tamadun sokongan kepada pengiraan pembelajaran tamadun gantian. Okey. Alright. Dr. Nurul Nadia, adakah feature baru ni akan diguna pakai bermula SEM Oktober 2023? Sebenarnya dia akan diguna pakai mulai SEM pendek ni. Yang mana yang pesyarah yang dah mengajar semester pendek ni akan menggunakan lah, dan berterusan sehingga semester Oktober 2023. Betul. Untuk semua platform kita, Oceania, untuk undergrad, Oasis, postgrad, dan Wadi sebenarnya dah mula dah untuk diploma. Dan kalau tak silap saya lah, yang saya ada dapat maklum balas daripada pesyarah, yang mana untuk penetapan PTG tadi, dia tak keluar untuk Oasis. Kalau katalah ada lagi isu-isu sedemikian, boleh maklumkan segera kepada pihak kami untuk kami tambah baik. Lagi, kalau ada soalan-soalan lagi daripada para pesyarah, ada keperluan ke untuk kita buat separate training untuk set up safe exam browser ataupun proctoring? Kalau ada, dan kita boleh buat separate training. Ya, perlu, Dr. Zufik kata. Dr. Chong, nak buat online je ke ataupun nak buat bersemuka? Face to face. Dr. Sufi. Tadi Dr. Sufi cakap face to face. Face to face. Tapi bila kita boleh, bila pesyarah lain boleh akses sistem barulah, sebab kita pun nak play around dulu, sebab sekarang ni masih lagi yang lama lah. Untuk yang tidak mengajar semester pendek ni. Jadi kita orang tak tahu kat mana masalah ke ada apa kan. So kalau bila kita orang boleh akses yang sistem baru ni, mungkin kita boleh boleh jelas sikit lah masa nak face to face nanti. Macam mana, Hafiz? Okay, boleh. Nanti yang untuk yang semester Oktober tu sebenarnya
kita dah boleh nak dalam proses nak ready untuk penggunaan. Cuma sebab khusus di akademik dia tak available lagi untuk kita import. So tu kita akan tunggu semua kursus tu dah kita available untuk kita import, dan bila dah available semua dan pensyarah semua memang dah ada kursus dalam platform yang semester akan datang ni, kita akan kita akan cuba untuk buat training lah secara bersemuka lah, mungkin dekat lab ke yang lebih sesuai lah, yang kita boleh hands on directly. Maksudnya mungkin juga masa tu waktu tu pensyarah ada nak memerlukan bantuan untuk dari segi nak masuk nota ke ataupun apa-apa ke, so kita boleh sama-sama lihat pada waktu tu lah, Doktor. Tapi boleh ke kalau macam contoh PD di create satu subjek dummy untuk kita main around, boleh? Sebab nak tunggu semester tunggu kursus tu. Boleh macam ni sebab Dr. kita tawaran nanti. Dr. Ong boleh email kepada tim kami dan bagi tahu untuk bila semester yang sepatutnya tu, dan bagi kod kursus, dan kita akan bagi kita akan bagi akses lah kepada Dr. Ong. Oh, tak, maksud saya I think pada semua lah, sebab kita nak juga. Yelah, bukan sebab macam ni. Yang macam ni, pesan pendek ni tak ada. Seperti yang saya cakap tadi, kita platform tu kita dalam proses nak sediakan, dan yang paling pentingnya adalah untuk enrolment pelajar dengan pensyarah tu. Untuk enrolment pensyarah tu kita tak ada data tu. Jadi data tu ada dalam platform akademik. Jadi platform akademik dia akan available apabila semester nak bermula. Jadi kita kena tengok bila pihak akademik dapat sediakan, dan bila pihak akademik dapat make it data tu available, so kita boleh bagi kepada pensyarah untuk start gunakan lah. Kalau dummy student boleh, Hafiz? Dia bukan masalah dummy student, Doktor. Data courses tu kita tak ada. Faham. Saya rasa macam Dr. Ong tu dia nak cuba-cuba kan. Yelah, tu yang saya minta, mana pensyarah yang nak cuba tu boleh email kepada kita lah, kita akan create secara manual lah dulu. So kod khusus apa dan juga pensyarah apa yang mengajar. So kita akan create secara manual dulu. Okey. Maknanya boleh lah nanti saya bincang dengan grup dulu ke. Nanti saya email subjek yang semester depan nanti lah. Betul, Doktor. Okay, thank you. Okey. So nampaknya ramai yang menyokong untuk adakan. Cik Wan Hafizah, tak boleh. Yang island tu adalah untuk pusat bakat dan inovasi punya platform untuk training in-house punya staff, in-house punya platform. Excited nak try, kata dia. Okay. So kita akan cubalah arrange untuk satu sesi. Mungkin sesi berfokus untuk proctoring dan safe exam browser. Tapi at the same time, mungkin kalau ada yang hadir nak lihat in detail berkenaan dengan penggunaan e-learning platform yang terkini ni, probably we can also chip in. Dan saya rasa untuk session tersebut, oleh kerana kita akan buat secara bersemuka, mungkin kita akan panggil ataupun kita akan jemput penyelaras e-learning fakulti sebagai training of trainers, so that boleh buat nanti penyelaras e-learning fakulti masing-masing boleh bantu untuk buat training, sub-training untuk audience yang lebih besar di fakulti. Saya rasa kita akan cuba begitulah, so that everyone get the access to training, insyaAllah. Okay. Tapi saya rasa once lecturer dah boleh akses kepada LMS masing-masing dengan paparan yang terkini, saya rasa dah tak ada masalah, boleh nak try sendiri setting-setting yang Cik Hafriz sebutkan tadi. Mungkin sekarang ni rasa macam stuck sebab kita tak dapat nak guna lagi kan, macam tu. Okay, ada lagi tengok model ada game crossword and okay, nak guna hotpot. Yes, ni lecturer yang rajin untuk explore lah. Ada macam-macam tools ya
yang kita tak perlu nak guna third party pun sebenarnya, in-house saja. But get to know the function first lah, so that boleh kita maximiskan apa yang sedia ada sekarang. Okey, sekarang dah jam 11.22. Kami target 1 jam je untuk Jerayawara ni, dah exceed daripada target. Ada lagi soalan-soalan daripada pesyarah? Tak ada? Ada. Okey, saya rasa link kehadiran pun dah dikongsi. Jemput para pesyarah untuk mengisi kehadiran so that kita boleh rekodkan sebagai latihan lah untuk pagi ini. Link untuk recording pagi ini juga kita akan share melalui email sekali lagi, dan mohon pesyarah-pesyarah yang hadir untuk sama-sama memaklumkan lah kepada pesyarah-pesyarah rakan-rakan yang tak hadir berkenaan dengan konten yang kita sampaikan hari ini. Tak dapat banyak pun, at least 10% of the thing that kita sampaikan hari ni pun boleh lah tolong sebar-sebarkan, especially penggunaan function-function yang baru Cik Hafiz perkenalkan tadi. Okey, saya kira tak ada soalan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada manual penggunaan, takut nanti lupa nak guna macam mana. Hafiz, manual. Yes, Ada kat slide. sini, kita dah bagi tunjukkan. Okey, kita emailkan sekali lah bersama dengan rakaman dengan rakaman Webex ni, kita emailkan quick guide untuk rujukan pesyarah juga. Boleh ya? Lagi soalan lain? 1, 2, 3, 4, 5, tak ada. Okey, nak restore backup masih boleh ya? Tadi saya cakap tak ada. Ada tu. Kati Restore ada. backup. Wah, ada Kati. Ada. Restore dan backup masih boleh. Cuma kena cari je dia duduk kat mana sekarang ni. Tapi kalau tak jumpa cari, tak apa. Contact je e-learning. InsyaAllah ada. Okey, function-function yang lama semua seperti biasa. Okey, saya kira kita dah sampai ke penghujung sesi Jerayawara. Terima kasih rakan-rakan yang bertahan ya, stay hingga ke akhirnya. Dan kita tutup sesi kita untuk pagi ini dengan tasbih kifarah dan bacaan surah Al-Asr. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah waktu saya ni memberikan presentation berkaitan dengan platform e-learning. Bye.